Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okay, hari ni saya cuba untuk terangkan geometri koordinat. Saya terangkan apa itu kecurunan. Okay, perhatikan gambar yang pertama ni. Okay, terdapat dua jenis kecurunan, iaitu satu ke kiri, satu lagi ke kanan. So sekiranya terdapat kecurunan, bola itu akan bergolek ke tempat yang lebih rendah. Okay, dekat situ maknanya ada kecurunan. Okay, apa yang berlaku sekiranya kecurunan tu semakin tinggi ataupun dia punya curam dia semakin tinggi, so semakin laju bola tu akan menuruni landasan ni. Okay, so apa perbezaan yang satu dengan dua? Okay, yang pertama ni kecurunan dia nilai dia sikit sebab bola tu akan bergerak perlahan. Okay, manakala gambar yang kedua ni bola itu akan bergerak lebih laju. So maknanya kecurunan kat sini nilai dia lagi besar. Contoh kalau kat sini kecurunan dia satu, positif satu. Okay, kat sini kecurunan dia negatif satu. Okay, kalau dia jatuh ke kiri, dia adalah positif. Kalau dia jatuh ke arah kanan, dia adalah negatif. Okay, so yang ni sama juga kiri kanan, tapi kecurunan dia lagi besar. So ini adalah mungkin kita boleh agak dia positif 3, yang mana nilainya lagi besar. Okay, ini pula negatif 3. Okay, bagaimana pula kecurunan yang begini? Okay, kecurunan yang tegak seperti paksi Y ni. Okay, dia kalau kita nak cerita bola tu, belum lagi letak, dia terus jatuh. Okay, maknanya kat sini kecurunan kita adalah infinity, ketak terhinggaan, tak terhingga. So M kita adalah infinity. Okay, manakala sekiranya kecurunan kita seperti paksi X, so dekat sini bola tidak akan bergerak, maknanya tak ada kecurunan. So kecurunan dekat sini kosong. Okay, yang ni tadi bola bergerak tetapi tak terhingga sebab dia terus jatuh. Okay, itu perbezaan dia. Okay, so kesimpulannya kat sini, sekiranya graf tu jatuh di sebelah kiri, so dia adalah positif. Sekiranya dia jatuh sebelah kanan, dia adalah negatif. Ini adalah untuk panduan kita. Bila kita kira kecurunan, pastikan yang sebelah sini ke arah kiri positif, ke arah kanan negatif. Okay, sekarang kita nak mengenali jenis-jenis kecurunan yang sangat praktikal dalam tajuk ni ialah paralel, iaitu selari. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan selari? Okay, selari membawa maksud arah yang sama lah, sengit dia sama banyak. Okay, contoh saya tanda, dia tak ada arah, dia cuma arah yang saya mention kiri kanan tu lah. Okay, so kalau dia macam ni, so kecurunan dia sama. So saya namakan ni kecurunan 1, ni adalah kecurunan 2. So apa yang berlaku bila warna merah ni dia selari, kita dapat tahu bahawa M1 sama dengan M2 sebab kesengitan dia sama banyak. Tu kecurunan, dia tidak berkisar tentang arah. Okay, dia selari maknanya dia sama lah. Okay, bagaimana pula kalau dia jatuh di sebelah kanan? Okay, kita boleh tanda juga dia ke atas ke bawah ke sama je. Okay, so okay, yang ini dia adalah M3, ni M4. So bila dia selari, M3 sama dengan M4. Okay, bila sama, okay, contohnya kat sini M kita ialah 3. So maknanya M1 3, M2 pun 3. So M1 sama dengan M2 sama dengan 3. So katakan M3 kita
negatif 3. So M3 sama dengan M4 sama dengan negatif 3. Okay, selain itu selari boleh dikaitkan juga dengan paksi. Okay, kita ada paksi X dan paksi Y. Okay, so tengok garisan yang berwarna hijau itu, dia adalah selari dengan paksi X. So bila selari dengan paksi X, seperti yang kita maklum melalui gambar bola tadi, so kecurunannya adalah kosong. So kat sini M dia kosong. Okay, bagaimana pula kalau dia selari dengan paksi Y? Okay, dia akan ditandakan beginilah. Okay, so maknanya dia sama. Okay, ataupun kita boleh tanda juga sebagai 2. Macam ni, maknanya dia sama. Okay, so dekat sini berapa M kita? M kita adalah infinity. Okay, seterusnya perpendicular. Okay, sebelum tu, kalau kita boleh tengok perkataan paralel tu. Okay, L dia tu, kita perhatikan L dia tu, maknanya paralel ni, L dia, dia macam tu. So, maknanya paralel menunjukkan selari. Okay, manakala perpendicular, kita tengok pada L dia juga, tapi L tu saya capital letterkan dia. So, perpendicular. Okay, so kat sini, kita nampak dia punya L bersifat serenjang. Maknanya kecurunan dia antara satu sama lain bersifat 90. So, perpendicular menyatakan bahawa M1 darab dengan M1 darab, dot ni darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okay, so kalau M dekat sini sama dengan negatif 2. Okay, macam mana nak cari M yang sebelah sini? So, katakan ni M1, sini M2. So, nak cari M2, kalau mengikut matematik, M2 sama dengan negatif 1 bahagi dengan M1. So, negatif 1 bahagi dengan negatif 2. So, dia jadi 1/2. So, kesimpulan dekat sini, M1 dia tak sama dengan M2. Tapi hasil darab M1 dengan M2 ialah negatif 1. Okay, boleh juga dikaitkan dengan paksi X dan Y. So, kita ada Y kat sini, X. Okay, so katakan garis yang warna merah ini, sifat dia ialah perpendicular terhadap paksi Y. So, dia bersifat 90. Ni lupa nak tulis sifat 90 ni. So, bila tengok dalam gambar ada sifat 90, maknanya dia berserenjang, perpendicular. So, dekat sini M dekat sini adalah, bila kita tahu M yang garisan warna merah ni dia perpendicular dengan paksi Y, maksud dia selari dengan paksi X. So, M kita adalah kosong. Okay, bagaimana pula kalau dia kata perpendicular terhadap paksi X? Okay, bila dia perpendicular terhadap paksi X, maksud dia adalah selari dengan paksi Y. So, M dia ialah infinity. Okay, so apa kesimpulan dia untuk mencari kecurunan? Okay, kecurunan ni adalah perubahan Y. Okay, dia adalah, ini namanya perubahan perubahan Y bahagi dengan perubahan X, ataupun change in Y divide by change in X. Sebab tu kita punya rumus yang pertama adalah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1.
Okay, yang mana satu, yang mana dua. Okay, katakan kita anggap sini point yang kedua, sini point pertama. So bila dia kata point 2, dia adalah X2, Y2. So sini adalah X1, Y1. Okay, so itu cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, apabila kita menggunakan pintasan Y bahagi dengan pintasan X. Okay, semua garis lurus mempunyai pintasan X dan pintasan Y. Cumanya kalau soalan bagi dalam bentuk gambar, ada yang kita nampak dia punya pintasan X dan pintasan Y, ada yang kita tak nampak. So sekiranya kita nampak, maknanya kita boleh terus direct cari kecurunan melalui pintasan Y dan pintasan X. Okay, contoh kita ada macam ni. Katakan dekat sini 3, sini pun 3. So rumus dia adalah negatif pintasan Y. Okay, Y intercept. Negatif Y intercept bahagi dengan, okay, Y je ada negatif, X tak ada negatif. So X intercept. So jawapannya ialah negatif kepada 3 ialah negatif 3 bahagi dengan 3. So jawapan dia ialah negatif 1. Okay. So menggunakan sifat yang kita bincangkan tadi, apabila dia jatuh ke kanan, kecurunannya ialah negatif. So kita kira betul. Okay, selain itu, M ni boleh juga diperolehi daripada persamaan, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okay, sekiranya kita dia bagi persamaan 2Y tolak 7 sama dengan 4X. Okay, apa yang kita perlu buat ialah kita kena susun dia supaya dia kelihatan Y sama dengan apa. So Y kena duduk seorang. So pindahkan 7 jadi tambah 7. So ini kena bahagi 2, ini kena bahagi 2. So Y sama dengan 2X tambah 7 per 2. Okay, M dekat sini ialah kecurunannya. So bila kita dah susun kita punya Y sama dengan MX tambah C, so kita tahu M kita 2 dan C kita ialah 7 per 2. Okay, M adalah kawan kepada X ni. Perhatikan yang ada X tu, so kawan dia. Dan syaratnya mesti Y seorang-seorang. Okay, next kita tengok soalan homework kita, soalan 7. Okay, diberi Y per 5, X per 5 tolak Y per 3 sama dengan 1. Okey, macam mana kita nak menggambarkan persamaan yang macam ni? Okey, dalam bentuk dia adalah X per A tambah Y per B. So dekat sini, yang bawah ni, yang A ni adalah pintasan X dia. Dia ikut tajuk atas ni. Okay, yang B ni adalah pintasan Y. Okay, so kita fokus pada gambar, pada equation yang dia bagi ni. So A kita adalah 5, manakala B kita ialah negatif 3. Sebab ada negatif kat sini, so dia akan serahkan kepada 3. So kalau kita lukis gambar dia, 5 negatif 3. Okay, dia berada pada sukuan 2. Okay, iaitu 5 dekat 5. Salah, sukuan 4 Okay, ni X, ini Y. So X kita 5, Y kita negatif 3. So sini 5, Y negatif 3. Itu maksud gambar tu. So ni yang saya nyatakan tadi. Sekiranya kita nampak maklumat pintasan dia, so kita boleh terus cari dia punya M, iaitu negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X.
So pentasan Y kita adalah negatif 3, nepo, so 3/5. Okay, kita check. Okay, dia jatuh ke arah kiri, so dia adalah positif. Okay, betul. Okay, so lagi satu. Ini adalah daripada persamaan. Okay, kita akan susun persamaan ni supaya dia jadi Y. So Y sama dengan, pindahkan X tu, so negatif 5X tambah 12. So ada 3 tu, bahagi 3, bahagi 3. So Y sama dengan negatif 5/3 X tambah 4. Okay, macam mana kita nak tahu dia perpendicular or not? So kita kena check M1 darab dengan M2 dia, berapa nilai dia? Mestilah negatif 1. So M1 kita yang warna biru lah, M1. Tak kisahlah nama-nama dia. So M2 adalah ialah negatif 5/3. So kita darabkan negatif M1 adalah 3/5 darab dengan negatif 5/3. So mati tinggal negatif 1. Okay. Sekiranya jawapan dia bukan negatif 1, maka dia bukan perpendicular. So dalam keadaan ni dia adalah negatif 1, maka kita kena bagi tahu dia adalah perpendicular ataupun berserenjang. Okay, so dalam kertas rumus kita diberi 4 rumus saja, iaitu distance. Okay, ingat bila ada nombor 2, 1 ni dia adalah melibatkan 2 koordinat. So maknanya ada 2 koordinat baru boleh tahu distance dia berapa. Okay, so distance ni menggunakan konsep teorem Pythagoras. Okay, midpoint pun sama. Mesti ada 2 titik sebab dia ada x1, x2. Okay, lepas tu midpoint nak cari tengah-tengah. Midpoint jarak yang sama. Okay, manakala yang nombor 5 tu adalah ada 2 titik, tetapi titik yang di tengah itu mempunyai nisbah. Okay, ini sebagai M, sini sebagai N. Okay, yang mana M dengan N tu kita kena crosskan. Okay, N akan cross sini, M akan cross sini. Okay, dan seterusnya yang keempat ialah luas. So luas triangle kita boleh gunakan X1 Y1. Okay, dia tak ada per dia jarak-jarak je. So X2 Y2 X3 Y3. Okay, kembali pada yang pertama, X1 Y1 supaya dia tertutup. Okay, daripada 1 pergi kepada 2. Okay, kita dah dapat line ni. Okay, lepas tu daripada 2 pergi ke 3, kita dapat line ni. Sebab tu dia kena kembali balik 1 supaya dia tertutup. Close. Okay, lepas tu baru kita darab. Okay, soalan 1. Homework. Okay, ini dia bagi Y sama dengan berapa. Okay, dia tanya. Dia bagi tahu AB dengan PQ ni paralel. So bila dia paralel, maksud dia MAB, okay, sebab dia pakai nama AB, kita ikut nama dia, sama dengan MPQ. Ini equation dia yang kita dapat daripada perkataan paralel tadi. Okay, so berapakah kecurunan MAB? Okay, dia dah susun cantik dah. So tinggal kita nak baca. MAB adalah H/2, manakala MPQ adalah kawan X ni adalah ni semua ni. Okay, so kita akan samakan dia. Dia adalah H/2 sama dengan K tambah 3/4. Okay, dari C tu baru tengok soalan. Soalan kata dia nak express H in term of K. Okay, kat sini ada 2 dengan 4. Okay, 2 ni kita boleh kecilkan jadi 1, 4 kecilkan jadi 2. Okay, so jadi H bahagi 1, H. H sama dengan K tambah 3/2.
Okay, dah siap soalan 2. Okay, soalan 2, kita tengok pada gambar ni, dia tak mention ke dia mention? Okay, kalau tengok soalan, dia bagi tahu QR tu adalah berserenjang dengan PQ pada titik Q. Okay, dia beri persamaan pada QR ialah, okay, QR ni, ni dia dah bagi Y sama dengan 2X tambah Y tambah 2X sama dengan negatif 1. Okay, so soalan yang pertama dia, apakah yang akan kita tulis sekiranya dia adalah berserenjang. Okay, so saya menggunakan simbol serenjang. Okay, kalau selari tadi, okay, kalau kita nak keluarkan maklumat lah kan, saya akan tulis, M AB selari. Saya pakai simbol ni, selari dengan MPQ. Okay, ni untuk maklumat. Ni untuk maklumat, yang ni untuk jalan kerja. Okay, manakala yang ni, sekiranya dia bersifat serenjang, so saya menggunakan simbol serenjang. Macam tu. Okay, so soalan dia, cari persilangan, titik persilangan antara dua garisan tu, so dia bersilang dekat titik Q. Okay, macam mana nak cari titik Q? Okay, secara dasarnya kalau kita nak cari titik persilangan, kita memerlukan dua persamaan untuk kita buat persamaan serentak dan mendapatkan titik persilangan, intersection point. Okay, dia macam berlanggar, dua line yang berlanggar. So kita kena buat persamaan serentak, cara mudah punya lah. So sekarang kita baru ada satu persamaan. So macam mana nak dapatkan persamaan yang satu lagi? Okay, nak cari persamaan, kita menggunakan Y sama dengan, salah ya, Y tolak Y1. Okay, ini persamaan tidak diberi, tapi kalau mahirkan persamaan ni, dia boleh digunakan dalam bab 9 nanti. Okay, cuba kurangkan penggunaan Y sama dengan MX tambah C untuk cari persamaan untuk bab 6 ni. Okay, so kat sini yang ada nombor ni adalah satu ni sahaja. So yang tak ada nombor kita akan salin, iaitu X dengan Y dengan X. Okay, manakala M dia pula, kita fokus lah, M apa yang kita nak cari ni? M apa yang kita nak pakai ni? Kita perlukan persamaan PQ yang sini. So cuba kita ketahui MQR berapa. So kita susun Y sama dengan negatif 2X tolak 1. So kecurunan dia pun jatuh ke arah kanan, dia mesti negatif. So MQR kita ialah negatif 2. Okay, yang ni negatif 2. Okay, so macam mana kita nak tahu MPQ? So MPQ sama dengan negatif 1 bahagi dengan M, yang lagi satu tu lah. So MQR negatif 2. So jawapan dia 1/2. Okay, mesti positif sebab dia jatuh sebelah kiri. Okay, bila kita dah tahu MPQ kita, okay, sekarang kita decide untuk point mana yang kita nak pakai. Okay, bila kita nak cari MPQ, nak cari persamaan PQ ni, so kita kena ada kecurunan. Okay, kecurunan dah settle. Sekarang kita nak tengok titik mana yang melalui PQ, kita dah ada P. So kita fokus pada P tu, kat situ ialah P sebagai negatif 30. So kita akan menggunakan persamaan Y tolak Y1. So P ni akan bertindak sebagai X1 Y1. So jadi Y tolak 0 sama dengan MPQ tadi 1/2.
So X tolak 3 jadi tambah 3. Terus tukar, dia tak nak. Saya tak nak tengok ada simbol 2 kali. So kalau nen ni terus jadi poh. Okay, so dekat sini kita dapat persamaan Y sama dengan, okay, ni kena kembangkan, setengah X tambah 3/2. Okay, maka sekarang ni kita dah pun ada 2 persamaan. Okay, sekarang kita nak buat persamaan serentak. Okay, so persamaan serentak. Okay, kedua-duanya ada Y. So kita terus samakan dia lah, sebab dia Y dengan Y kan. Y dengan Y. So kita terus samakan lah. So 1/2X tambah 3/2 sama dengan negatif 2X tolak 1. Okay, 1/2 dengan negatif 2. Siapa lagi besar? Kalau ikut garis nombor, 1/2 lagi kanan ya. So dia lagi besar. So kita akan pindahkan di sebelah kiri. So kita ada 1/2X tambah dengan 2X sama dengan negatif 1 stay. Pindahkan 3/2 jadi tolak 3/2. Okay, so kita akan ambil dia punya nombor dia. Okay, untuk kira ni ambil saja nombor dia, iaitu 1/2 tambah 2. So kita dapat 5/2. Okay, so kita akan tulis 5/2. Okay, tulis X sama dengan, okay, negatif 1 tolak 3/2. Negatif 5/2. Okay, so dapatlah, matikan ni 1, mati ni 1, mati ni dengan ni 1. So X sama dengan negatif 1. Okay, so itu dia punya X dia. Y dia berapa? Okay, so Y saya rasa saya ambil yang tak ada pecahan. So kita ambil Y sama dengan negatif 2 darab dengan negatif 1 lah. Ni dia punya X kan. Okay, tolak 1. Okay, so negatif 2, negatif 1, 2. 2 tolak 1, 1. Okay, maka kita punya Q ialah negatif 1, 1. Okay, kita kena melihat pada logik dia, betul tak negatif 1 untuk X? Okay, betul. So 1 untuk X. Okay, betul. Okay, next soalan 3. Sekali lagi kita jumpa persamaan yang macam pecahan ni. Lepas tu dia sama dengan 1, maknanya dia adalah persamaan pintasan. Okay, so kita labelkan macam mana gambar dia. Okay, so kita ada kedua-duanya positif. So dia berada pada sukuan 1. Case je. So untuk X dia adalah H. Untuk Y dia adalah 3. Okay, dia ada bagi maklumat. Okay, dia kata garis lurus yang X per H tambah Y per 3 sama dengan 1 tu mempunyai 4 sebagai pintasan X. So pintasan X kita yang ni lah. So H kita 4. Okay, selepas itu, okay, dia bagi tahu dan, okay, dia bagi tahu tadi mempunyai persamaan yang ni, dia mempunyai 4 sebagai pintasan X dan dia selari dengan satu garis lurus. Okay, so ini kita tarik je. Nak nampak dia selari, yang tarik je sama. Okay, so persamaan sini ialah Y sama dengan saya terus pindahkan ni. So negatif KX tambah 5. Okay, so kita tahu M dia adalah negatif K. Okay, M kita panggil dia M2 lah. M2 kita adalah negatif K. Okay, sekarang nak tahu M1 ni, okay, melalui pintasan, dia punya graf pintasan. So nak cari M1 dia adalah negatif pintasan Y bahagi dengan pintasan X.
So pintasan Y kita ialah 3. Negatif lah sebab ada negatif. So negatif 3 per 4. Okay. Dia jatuh dekat kanan. So dia positif, dia negatif. So disebabkan dia sama, so kita bagi tahu dia M1 sama dengan M2. Dalam keadaan M1 kita negatif 3 per 4 dan M2 ialah negatif K. K matikan negatif. K sama dengan 3 per 4. K, H tadi 4. K 3 per 4. Okay, next. Lagi sekali kita jumpa persamaan yang ada X per A tambah Y per B sama dengan 1. Okay, soalan dia nak tuliskan persamaan dalam bentuk pintasan tu. Okay, tengok pada gambar. So, kita akan tulis X per pintasan X. Berapa pintasan X kita kat sini? 4. So, X per 4 tambah Y per, okay, kat sini berapa? Negatif 5. So, Y per negatif 5 sama dengan 1. Okay, kita kena susun dengan dia. Okay, kat sini pun nenek. So, jadi Y per 5 sama dengan 1. Okay, itu soalan 6. Okay, seterusnya dia kata titik P bergerak. Dia bila ada perkataan bergerak ni ataupun move, dia merujuk kepada soalan locus. Okay, soalan locus kita akan gunakan rumus distance ni. Rumus ada kat sini, distance. Okay, so adalah perubahan X kuasa 2 tambah perubahan Y kuasa 2 set. Okay. So dia kata locus P ni dia bergerak dengan keadaan PR sama dengan PS. Okay. So, nak tahu macam mana gambar dia. Okay, gambar dia, okay, saya anggap saya lukis dia lurus lah. Okay, kita ada P, kita ada S kat sebelah kiri, S. Sebelah kanan ni R. Okay, so P ni dia dekat tengah-tengah. So, dengan keadaan dia sama jarak. Sebab dia kata PR sama dengan PS. Okay, so S ada koordinat. S adalah 0, negatif 5. Manakala R ialah 4, 0. Okay, bila kita dah buat macam ni, bila kita tengok sebelah kiri, cerita pasal PR, kita kena fokus pada PR. So, PR, saya terbalikkan lah, nak bagi dia sama dengan gambar. PS sama dengan PR. Okay, PS sebelah kiri, so kita letak set. Kita letak set sebelah kiri, so dia adalah perubahan X. P ni dia tak ada koordinat, dia adalah XY sebab dia sentiasa berubah. So XY dia tak ada yang tetap. So kita akan fokus pada P dengan S. So P tu jadi X tolak dengan 0 kuasa 2 tambah dalam kurungan Y tolak dengan 5, tolak dengan negatif 5, so jadi tambah 5 tutup kuasa 2. Okay, so sama dengan set. Untuk P dengan R adalah, kita tengok P dengan R aja. So, X dia adalah X tolak 4 kuasa 2. Tambah Y. Okay, tambah dengan Y. Y tolak 0 kuasa 2. Okay, dekat sini ada set di kedua-dua belah. So, actually dia mati disebabkan oleh kuasa 2 kiri dan kanan. So, dia mati set dengan kuasa 2, mati.
Okay, selepas itu kita akan buat X tolak kosong, kosong. X tolak kosong, X. So, X kuasa 2. So, jadi X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 5 darab 2, 10Y tambah 25. Sama dengan X kuasa 2 tolak 8X tambah 44, 16. So, tambah Y tolak kosong, Y kuasa 2. Okay, so kita akan susun dia. Okay, kita tengok apa yang tinggal. Okay, kat sini kita ada X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Simbol yang sama, dia berseberang sebelah kanan dengan sebelah sini. So, dia mati. Y pun sama mati. So, tinggal lah. Okay, kita pindah sebelah kiri supaya 8X jadi positif. So, 8X pas X, kita ambil Y. Lepas Y, kita ambil nombor. So, 25. Tolak dengan 16. So, dapat 9. Okay, sama dengan 0. Okay, betul tak jawapan? Okay, betul. Okay, dia sebelah kiri ke sebelah kanan ke tak ada masalah ni. Okay, ni berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan tak ada masalah. Yang penting dia sama dengan 0. Okay, so lagi sekali kita tengok locus P. Oh, ni tadi dah buat. Okay. So, kita tengok soalan 4 berkenaan dengan luas. Okay, luas adalah satu gitaran yang tertutup. Okay, dekat sini akan digunakan, kita akan gunakan modulus. So, dia beritahu luas kita 8. So, 8 sama dengan modulus. Ni wajib. Okay, so mana satu yang kita nak pilih? Semua ada negatif. So, terpaksa pilih. 1, negatif 3, K, negatif 1, negatif 3, 1 patah balik A, 1 negatif 3. Okay, setengah tertinggal ya. Ada setengah ke depan ni. Okay, setengah kita pindah dekat 8, jadi 8 darab 2, 16. So, kita ada lagi modulus kat sini. So, 1 darab negatif 1, negatif 1. K darab dengan 1, positif K. Po 9. Okay, kita akan letak tolak dan kita letak kurungan untuk kita tukar gear. Tadi gear depan ni, gear belakang pula. 1 darab 1, 1. Negatif 3 darab negatif 1, po. 3 darab negatif 3, K. Negatif 3 darab dengan K, negatif 3K. Okay, kita tutup modulus. Okay, kita tengok apa jadi. 9 tolak 1, jadi 8 tambah K. So, kat sini ada 3 tambah 1, 4 tolak 3K. So, ada ne kat depan ni. So, dia adalah tolak 4 tambah 3K dalam modulus 16. Okay, so 8 tolak 4, 4 tambah 4K dalam modulus sama dengan 16. Soalan nak K, jadi kita perlu buka modulus. So, bila nak buka modulus tu, 4 tambah 4K sama dengan positif negatif 16. So, satu ambil 16, satu lagi ambil negatif 16. So, 4 tambah 4K sama dengan 16. Satu lagi 4 tambah 4K negatif 16. Okay, so 4K stay. So, 16 tolak 4, 12. So, K 12 bagi 4, 3. Okay, kat sini 4K stay. So, negatif 16 tolak negatif 4, negatif 20. So, K adalah negatif 20 bagi 4, negatif 5. Okay, tengok balik soalan. Cari nilai K. Sebab tanda soal saya ada 2. So, inilah jawapan dia. Okay, next. Okay, soalan 5. Okay, tak ada gambar. Okay, dia kata koordinat titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan A dan B. Okay, yang menyambungkan A dan B. Kita lukis je lurus. Senang, jimat ruang. So, kita ada A. Kita tulis A je lah. So, sini adalah B. Okay, A dengan B ni disambungkan
So koordinat titik tengah yang menyambungkan A dan B ni ialah 10, 3. So titik tengahnya adalah titik tengah ya, midpoint adalah C, 10, 3. Okay, so soalan dia cari H dengan cari apa ni salah ni. Soalan 5, cari nilai-nilai mungkin bagi M dan nilai-nilai yang mungkin bagi M dan N. Okay, M ada 2 tanda soal. N pun ada 2 tanda soal. Ni soalan dia. Okay, so untuk cari koordinat titik tengah, sebelum sama dengan, kita mesti letak siapa yang berada dekat tengah, iaitu 10, 3. Okay, so dia sama dengan, untuk koordinat A tu, sebelum koma X, selepas koma Y, so saya siapkan dia punya per ni. So dia akan, disebabkan dia midpoint, dia akan bahagi dengan 2. So sebelum koma X, so dia ada M kuasa 2. Okay, kita akan consider A dengan B ya. Sebab C tadi kita dah letak kat depan. So A dengan B. So X untuk A tadi adalah M kuasa 2. Okay, manakala X untuk B adalah N kuasa 2. Okay, Y selepas koma untuk Y, so dia ada M tambah N. Okay, so kita pecahkan untuk sebelum koma dengan sebelum koma, selepas koma dengan selepas koma. So M kuasa 2 tambah N kuasa 2 per 2 sama dengan 10. Dan M tambah N per 2 sama dengan 3. Okay, kita akan buatkan dia punya persamaan serentak. So yang pertama kita ambil yang simple dulu. M tambah N sama dengan 3.2, 6. Okay, so saya pilih M lah. So M sama dengan 6 tolak N. Okay, kita akan masukkan kita punya M yang kita pilih ni sama dengan ni, masuk dalam M kuasa 2. So dia jadi 6 tolak N, ini tempat M tadi, kuasa 2 tambah N kuasa 2 sama dengan 2 pindah 10 jadi 20. So 36 tolak 62, 12 N tambah N kuasa 2 tambah N kuasa 2 sama dengan 20. Okay, 20 ni kita pindah lah. Okay, so kita ada N kuasa 2 2 kali. So nombor dia ada 2 kali lah, 2N kuasa 2 tolak 12N. Okay, so 36 tolak dengan 20 dapat 16. So tambah dengan 16 sama dengan 0. Okay, boleh kecilkan sifir 2. So N kuasa 2 tolak 6N sifir 2 tambah 8. Okay, ni factorize ni wajib kurungan sama dengan 0. So N ada 2 kuasa 2, so N ada 2. So 4 dengan 8, 4 darab 2, 8. So macam mana nak jadi negatif 6, negatif 4, negatif 2. So maknanya N sama dengan 4, N sama dengan 2. So cari M dia. M dia adalah 6 tolak 4. Lagi satu 6 tolak 2. So 6 tolak 4, 2. 6 tolak 2, 4. So inilah jawapan N yang ada 2 dan M pun ada 2. Okay, kita stop sampai sini dulu, nanti ada sambungan. Wallahu a'lam bishawab.